Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan Baitul Mal pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Zaman Khalifah Ar-Rasyidin bermula setelah Rasulullah SAW wafat dan 4 sahabat baginda dilantik untuk menggantikan baginda sebagai ketua negara Islam Madinah. Konsep Baitul Mal secara umumnya, Baitul Mal merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab menguruskan segala pendapatan dan perbelanjaan negara. Bermaksud segala aliran keluar masuk wang negara Madinah akan direkodkan dalam Baitul Mal. Yang kedua, 4 sahabat baginda yang menjadi khalifah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun, Khalifah Umar bin Al-Khattab selama 10 tahun, Khalifah Utsman bin Affan memerintah Madinah selama 12 tahun, dan Khalifah Ar-Rasyidin terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun. Khalifah-khalifah ini telah bertanggungjawab menguruskan segala hal-hal negara Madinah selama 29 tahun. Mereka memegang antara sumber-sumber Baitul Mal. Sumber ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama harta masyarakat, yang kedua harta negara, dan yang ketiga harta umum. Antara sumber utamanya adalah emas, perak, zakat pertanian dan juga pertanakan umat Islam. Selain itu, terdapat juga harta peninggalan tanpa pewaris dan juga sumber zakat yang lain seperti harta wakaf, sedekah dan juga hadiah. Pengurusan Baitul Mal pada zaman Khalifah Abu Bakar mudah kerana ia wujud tanpa secara rasmi, dan pendapatan negara dibelanjakan kepada mereka yang berhak tanpa sebarang lebihan. Oleh itu, tiada isu penjagaan lebihan harta. Dan yang terakhir, beliau berpesan kepada Umar Al-Khattab supaya mengambil hartanya dan dimasukkan ataupun disumbangkan ke dalam Baitul Mal sebelum meninggal dunia. Yang kedua adalah pengurusan Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ia berbeza kerana ditubuhkan secara rasmi akibat berlakunya pembukaan wilayah, dan sumber Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar adalah zakat, al-fai dan juga usyur. Terdapat buku kira untuk merekod segala aliran keluar masuk wang negara. Oleh itu, pengurusan Baitul Mal pada zaman beliau lebih sistematik dan tersusun, dan tidak membenarkan tentera untuk memiliki tanah ataupun rumah sebagai ghanimah ataupun harta rampasan perang. Yang ketiga adalah pengurusan Baitul Mal pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau telah dituduh menggunakan harta negara untuk kepentingan peribadi, namun tuduhan tersebut adalah fitnah, dan beliau tidak mengagikan sebarang ghanimah kepada tentera bagi meningkatkan rezat kerajaan ataupun ekonomi negara, menaikkan kadar cukai untuk menangani ancaman Bizantin. Kadar cukai dinaikkan kerana Khalifah Utsman ingin menambah dana dalam perbelanjaan ketenteraan. Beliau terkenal dengan sifat kekayaan dan dermawan kerana pernah menjadikan rumah sendiri untuk sebagai Baitul Mal sebelum bangunan Baitul Mal yang rasmi dibina. Yang Khalifah terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau tetap meneruskan sistem Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara sama seperti khalifah-khalifah yang lain, dan pembaharuan yang dilakukan oleh beliau adalah melantik Abdul Wahab bin Harkam sebagai ketua perbendaharaan negara yang baru kerana jujur dan tegas dalam menjalankan tugas, enggan mengambil harta Baitul Mal ke 3 golongan atas alasan harta tersebut adalah amanah daripada Allah Subhanahu Taala. Tidak mengambil sebarang harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, kerana mengamalkan kesederhanaan hidup sama seperti Nabi Muhammad SAW. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat berdarjah ini adalah yang pertama, penubuhan Baitul Mal pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin
telah menjamin pembangunan negara Semanda ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua, dapat membantu golongan korban nasib baik tidak kira dari segi kepulauan harian maupun dari segi wang, dan dapat memastikan harta yang dimiliki diuruskan dengan baik tanpa disalahguna oleh pelbagai pihak. Dan terakhir, yang ketiga, Baitul Mal terus berfungsi hingga ke zaman Khalifah Abbasiyah dan menjadi institusi yang terpenting dalam pembangunan negara Islam yang lebih maju. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.